Okey. Okey. Baik, kita akan mulakan bab 5 ini iaitu pembentukan Malaysia dan satu revision yang kita nak buat. Okey, dan kalau ada soalan sila bertanya. Right. So, kita nak lihat pembentukan Malaysia. Bila sebut pembentukan Malaysia harus diingat ianya berlaku di antara tahun-tahun selepas merdeka, Tanah Melayu merdeka. Tahu bila? 1957 sampailah 1963. Sebab 63 tu telah terjadinya pembentukan Malaysia. So tahun-tahun itu ada usaha-usaha untuk membentuk Malaysia. Dan kamu semua tahu kan bahawa Malaysia sebenarnya adalah perkataan daripada mana? Dan apakah maksud sebenar Malaysia? Anyone here? Yang tahu apa maksud sebenar perkataan Malaysia? Bagus Idina Damia. Iaitu bermaksud tanah Melayu. Malay itu ialah Melayu dan Sia itu sebenarnya adalah Sia itu adalah tanah. Jadi tanah Melayu. Okey. Ya, kita ada pelajar baru nama dia Mahathir. Okey. Wow. Risau cikgu. Kita ada pelajar baru hari ini nama dia Mahathir. Okey, selamat datang kepada Mahathir. Okey. Ya, dan terkejut cikgu sebab nama tu bukan calang-calang Nama tu bukan calang-calang. Nama itu adalah nama Perdana Menteri kita yang keempat tu. 2 kali jadi Perdana Menteri. Hebat tu. Jadi cikgu harapkan kamu sendiri, Mahathir, akan membawa kehebatan itu ya. Membawa kehebatan itu. So harap-harapnya kamu bawa sekali kehebatan tu. Kehebatan dalam pentadbiran dan sebagainya. Mahathir, berat nama tu ya. Berat. Baik. Kita tengok bab 5 pembentukan Malaysia ini. Kita nak lihat tentang yang pertama sekali, kita tengok dulu. Ada berapa subtopik? Tak payah Lazan nak tukar nama Najib, tak payah. Kau ingat apa? Bosku. Tak payah, tak payah. Kita lihat bab 5 ini, kita nak tengok ada berapa subtopik. Kita tengok 5.1 konsep gagasan Malaysia. 5.2 iaitu idea dan usaha pembentukan Malaysia. Maknanya 5.2 tu idea dia. Kemudian baru kita lihat berkaitan dengan 5.3 iaitu reaksi. Reaksi penduduk tempatan dan juga negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. 5.3. Kemudian kita boleh teruskan lagi dengan 5.4 iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Step by step bagaimana pembentukan Malaysia. Itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima kita akan lihat iaitu berkaitan dengan iaitu Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa perisytiharan Malaysia. Maknanya Perjanjian Julai ini sebenarnya adalah yang akan merasmikan pembentukan Malaysia itu. Dan juga peristiwa perisytiharan Malaysia 5.5. Kemudian kita akan lihat seterusnya iaitu 5.6 konfrontasi dan usaha menanganinya. Kita tahu bahawa pembentukan Malaysia ini mendapat tentangan daripada negara-negara jiran, terutama sekali Indonesia. So berlakulah konfrontasi dan bagaimana Malaysia menanganinya. Jadi itu 5.6. Bermakna di sini kita lihat hanya ada 6 subtopik sahaja. 6 subtopik sahaja dalam bab 5 iaitu konsep gagasan Malaysia, kemudian idea pembentukan Malaysia, kemudian reaksi pembentukan Malaysia itu, reaksi tempatan dan reaksi negara-negara jiran. Yang keempat, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Yang kelima, Perjanjian Julai dan perisytiharan Malaysia. Dan yang keenam iaitu konfrontasi. So dia dah susun ikut kronologi iaitu konsep dulu, apa itu Malaysia, kemudian idea yang dipersembahkan itu, kemudian reaksi, kemudian juga kita tengok tentang langkah-langkah membentuk Malaysia. Yang kelima iaitu berkaitan dengan Perjanjian Julai dan perisytiharan Malaysia. Yang keenam konfrontasi. Simple. Itu susunan dia. Kalau kamu boleh ingat susunan dia tu, insya-Allah bab 5 ini dalam genggaman. Baik. So kita mulakan dulu. Dengan 5.1 iaitu berkaitan dengan konsep gagasan Malaysia. Baik. Idea gagasan Malaysia ini, kita tahu bahawa idea ini adalah
okay, idea untuk menggabungkan menggabungkan bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okey, untuk pengetahuan kamu, sehingga tahun 1957 negara yang merdeka di Asia Tenggara ni hanyalah Thailand, kemudian juga Tanah Melayu dan juga Indonesia. Indonesia. Serta Filipina lah, serta Filipina. Yang lain-lain seperti Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei, ini semua belum merdeka. Masih lagi di bawah British. So, okey Hatijah. Okey Hatijah. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini, bukan sekali idea menggabungkan bekas tanah jajahan ini pernah idea untuk gabungkan tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Indonesia semua pernah dilahirkan, iaitu idea Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya idea untuk gabungkan tanah Melayu dengan Indonesia memang dah ada dari dulu lagi. Nak jadi Melayu Raya, iaitu Melayu yang besar. Jadi untuk dapatkan kemerdekaan daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Namun idea ini tidak dapat dilaksanakan dan kemudian pihak pegawai British mengemukakan idea penyatuan wilayah dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Kerana apa ya? Kerana nak mudahkan pentadbiran British. Dan idea ini telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj untuk gabungkan Tanah Melayu dengan Sarawak, dengan Sabah, Singapura dan Brunei. Jadi idea itu dah ada. Idea nak menggabungkan semua bekas tanah jajahan British dengan Tanah Melayu. Dah ada dah idea tu. Jadi kita lihat di sini, daripada situ dah ada perkembangan idea dan usaha-usaha untuk pembentukan Malaysia. Di mana kita lihat di sini, ada beberapa idea yang kita lihat di sini. Pertama sekali, kita nak lihat idea pegawai British. Idea pegawai British untuk gabungkan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Idea pegawai British ada 4. Iaitu pada tahun 1887 cadangan oleh Lord Brassey. Untuk gabungkan dia menjadi tanah jajahan yang besar. Itu satu. 1887 Lord Brassey. Ingat tahun dan juga dia punya nama Lord Brassey. 1951 pernah dicadangkan oleh Sir Malcolm Macdonald. Sir Malcolm Macdonald, dan tujuan dia adalah untuk membentuk satu entiti politik. Satu entiti politik dan juga ekonomi. Itu Sir Malcolm Macdonald. 1951. Setahun kemudian 1952 dicadangkan oleh Sir Gerard Templer. Tujuan dia untuk apa? Untuk cadangan untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Baik, siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa sebenarnya Sir Gerard Templer ni? Siapakah Sir Gerard Templer? Macam biasa dengar je nama ni. Pernah dengar tak? Penasihat? Pernah. Kat mana agaknya? Tu nama tu. Condiment. Baik. Sir Gerard Templer ni, kamu ingat lagi tak? Tentang Malayan Union. Siapakah? Malayan Union. Malayan Union, siapakah dia punya Gubernur Malayan Union pertama? Gubernur Malayan Union yang pertama Sir Gerard Templer lah. Sir Gerard Templer dia lah. Maknanya Gubernur Malayan Union sendiri kata apa? Kita patut membentuk Malaysia. Maknanya dia pun sendiri pun tak setuju dengan Malayan Union dulu. Dia pun tak setuju. Dia cuma diarahkan oleh kerajaan British untuk menjadi Gubernur Malayan Union pada 1946 tu. Jadi dia mencadangkan supaya tahun 1952 gabungkan semua untuk tujuan keselamatan. Baik, bagi tahu cikgu,
Apa ancaman paling besar pada tahun-tahun 1952 ni? Yes, betul Edina Damia. Komunis. Komunis, okey, pada waktu itu memang mengancam keselamatan. Daripada tahun 1948 sampai 1960, 12 tahun komunis mengancam tanah Melayu. Jadi dia kata apa? Oh, okey, elok gabungkan ni. Elok gabungkan. Okey. Baik. Kemudian tahun 1960, okey, dicadangkan oleh Sir Geoffrey Tory ni, dan dia kata untuk apa? Untuk kepentingan ekonomi, supaya semua hasil ekonomi boleh disatukan dan memberi manfaat kepada negara sendiri dan juga kepada British lah. Jadi kita lihat ini idea pegawai British. Iaitu kamu ingat nama-nama ni seperti Lord Brassey, Sir Malcolm MacDonald, kemudian Sir Gerard Templer dan juga Sir Geoffrey Tory. Okey, baik, itu idea pegawai British. Memang dah ada idea nak gabungkan lah. Tapi ada tak idea penduduk tempatan? Ada, apa pula tak ada? Okey. Idea penduduk tempatan ada 5. Okey, idea penduduk tempatan untuk gabungkan semua ni ada 5, iaitu pada tahun 1906. Okey, majalah Imam. 1906, bagi tahu cikgu. 1906, Perang Dunia Pertama dah mula ke belum? Soalan cepu cemas ni. Cepu cemas. 1906, Perang Dunia Pertama dah ke belum? Ada yang yakin dah, ada yang yakin belum. Lupalah ni. Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918. 1914 hingga 1918 itu Perang Dunia yang pertama. Jadi 1906 dah mula belum? Belum. Edina, cikgu tahu barang yang lepas jangan dikenang. Memang barang yang lepas jangan dikenang. Tapi kalau kau tak kenang, macam mana kau nak jawab paper sejarah SPM pandai? Okey, jadi kena kenang juga. Okay. Ini bukan masalah barang yang lepas jangan dikenang, tapi ini kita kena guna apa tahu? Iaitu budi yang baik dikenang juga. Kita kena peribahasa itu, budi yang baik dikenang juga. Okey. Ada je. Okey. Baik. So 1906. Okey Sharifah. Okey Sharifah, cikgu faham. Okey, so pertama sekali majalah Al-Imam. Dia menggesa penyatuan raja dan juga orang-orang Melayu dalam pendidikan dan juga pembangunan ekonomi. So itu majalah Al-Imam yang pertama. Kemudian tahun 1938. Tahun-tahun sebelum ke selepas Perang Dunia Kedua? 1938, sebelum Perang Dunia Kedua ke ataupun selepas Perang Dunia Kedua? Pandai. Nasib baik Afiq dah boleh jawab. Okey, iaitu betul. 1938 sebelum Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua bila cikgu? 1939. Setahun kemudian je. Maknanya setahun sebelum Perang Dunia Kedua berlaku, dah ada idea nak gabungkan Indonesia dengan tanah Melayu. Nak gabungkan Indonesia dengan tanah Melayu. Namun tak berhasil sebab Soekarno isytihar merdeka pada 1945, iaitu isytiharkan Indonesia merdeka. So tak dapatlah nak bergabung dengan Indonesia. Itu 1938. Idea golongan-golongan nasionalis. Baik. 1955, telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam persidangan Agung UMNO pada tahun 1955 untuk gabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei. Dan 1958, setahun selepas merdeka. Ingat merdeka 1957. So 1958 dicadangkan oleh Datuk Mustafa Datuk Harun yang telah berjumpa dengan Tunku Abdul Rahman untuk menyatakan apa? Minat untuk bawa Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Menyatakan minat. Orang-orang Melayu kata apa tahu? Kalau menyatakan minat tu, dia macam merisik lah.
Macam merisit. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kamu kan Dini, kemudian bila orang tu cakap dengan mak dengan ayah kamu, saya sebenarnya nak merisit anak puan yang bernama Dini tu. Jadi itu maknanya apa? Menunjukkan minat, menyatakan minat. Contoh Dini contoh. Okey, contoh. Baik. Dan tak boleh ni saya boy berebut pula. Okey, dia dah berebut Okey, baik. Kemudian tahun 1960, okey, pada 10 Jun 1960, Lord Perth berminat untuk bergabungan dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura. So bermakna di sini idea penduduk tempatan ada 5. Okey, iaitu pada majalah Al-Imam, okey, kemudian idea penggabungan Indonesia dan Malaysia, Tanah Melayu, kemudian idea Tunku Abdul Rahman pada 1955, kemudian idea Datuk Mustafa Datuk Harun untuk bergabung dengan Tanah Melayu dan juga Lord Perth berminat bergabungan dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Okey, so itu flow dia, idea penduduk tempatan Dan kita nak lihat di sini, okey, kita cerita. Lord Perth tu siapa cikgu? Salah seorang pegawai British. Okey, yang telah kita kata telah menjadi penduduk Tanah Melayu pada waktu itulah. Penduduk Tanah Melayu Sebab kamu kena ingat masa Malayan Union kan dia ada buka kerakyatan Jus Soli. Lord Perth ini telah menjadi rakyat Tanah Melayu ataupun rakyat Malayan Union pada waktu itu. Okey, jadi sebab itu dia pun berminat. Dia adalah pegawai British lah Baik. Kita lihat di sini, bila kita tengok idea orang tu nak membentuk Malaysia, idea orang tu nak gabungkan Sabah Sarawak dengan Tanah Melayu, idea dia, kita tertanya-tanya, apa sebab? Kenapa nak mesti nak bergabung? Why? Apa sebab dia? Jadi kita tengok rational idea pembentukan Malaysia. Satu soalan juga nak tanya. Apa itu rational? Siapa boleh jawab, cikgu bagi hadiah? Okey, siapa boleh jawab, cikgu bagi hadiah. Apa itu maksud rational? Waras, logik, waras. Okey. Ya ke? Jauh benar. Okey, maksud tu. Ya, Shimir Ilyasa, bagus. Rational itu wajar. Okey, wajar. Maksudnya kita tahu kan, dia ni tak wajar lah. Wajar lah dia ni buat macam tu. Maknanya wajar tu apa? Patut. Okey, rational, patut, wajar. Okey, jadi kalau kita lihat, itulah maksudnya. Maksudnya di sini, rational idea pembentukan Malaysia, maksudnya apa tahu? Apa yang wajarnya? Apa yang munasabahnya? Okey, pembentukan Malaysia ni. Nampak tak? Okey, senang cerita, what is the reason actually lah sebenarnya tapi dulu orang kata pun faktor-faktor idea pembentukan. Tapi sekarang ni ditukar pada rational. Jadi kamu jangan keliru bila ada soalan tanya apa tahu. Okey, berikan rational idea pembentukan Malaysia. Jangan korang pula benda pula dia nak. Okey, ingat rational tu maknanya berikan kewajaran pembentukan Malaysia. So wajarnya kerana apa? Faktor-faktor ini. Maknanya dia minta faktor sebenarnya. Dia minta faktor. Tapi sekarang ni guna perkataan rational. Kan senang guna faktor. Kan? Baik, kita lihat di sini. Faktor-faktor pembentukan wilayah Malaysia itu. Okey, faktornya yang pertama, keselamatan. Ingat, kenapa satu-satunya idea yang rasional kenapa nak bentuk Malaysia ni? Sebab isu keselamatan lah. Waktu itu ancaman komunis kot. Komunis kat mana cikgu? Dua tempat ni memang komunis. Iaitu komunis di Singapura. Sebab Tunku Abdul Rahman kata apa? Singapura tu akan menjadi pusat kegiatan komunis. Untuk membanteras perkara ini, Singapura kena bersatu dengan Tanah Melayu. Singapura perlu bersatu dengan Persekutuan Tanah Melayu supaya dapat beri kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan. Supaya kerajaan persekutuan boleh menghadapi ancaman-ancaman ini. Kalau Singapura je seorang-seorang, tak mampu. Singapura tak mampu.
Jadi ancaman komunis di Singapura. Yang kedua juga ancaman komunis di Sarawak. Sebab Sarawak pun berhadapan dengan ancaman komunis. Jadi kalau Sarawak menyertai tanah Melayu, maka British berharap supaya perkara ini dapat membendung ancaman komunis. So yang pertama sekali isu keselamatan. Kan? Macam korang lah kan. Okey, macam Dini dan juga Dina, okey mungkin ramai juga kan para pelajar yang tak balik asrama lagi, betul tak? Ramai di antara kawan-kawan kamu yang masih belum balik asrama lagi, betul tak? Betul kan? Ramai juga yang belum balik. Okey, balik ke asrama. Why? Isu keselamatan. Ada yang kata apa? Uish, takutlah nak hantar anak-anak ni kan. Isu keselamatan. Takut nanti terjejas kesihatan dan mendapat COVID-19 pula. Jadi isu keselamatan. Itu antara faktor dia kan. Jadi rational idea pembentukan Malaysia iaitu yang pertama isu keselamatan. Yang kedua untuk keseimbangan. Okey, komposisi penduduk di mana kalau menerima Singapura sahaja. Okey, kalau menerima Singapura sahaja tanpa Sabah Sarawak, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan komposisi penduduk. Sebab bilangan penduduk China lebih ramai daripada bilangan penduduk Bumiputera. Jadi menunjukkan ketidakseimbangan. Jadi dengan gabungkan Sarawak dan Sabah serta Brunei, maka dapatlah seimbangkan komposisi kaum tersebut. Maknanya orang Sarawak, Sabah dan Brunei akan menjadi Bumiputera. Jadi gabungkan semuanya akan dapat seimbangkan komposisi penduduk. So ingat okey, rational idea pembentukan Malaysia pertama kerana isu keselamatan, kedua keseimbangan komposisi penduduk, yang ketiga untuk mempercepatkan kemerdekaan. Jadi kalau pembentukan Malaysia ini dapat merealisasikan, dapat kita kata dapat menjadikan nyata iaitu rancangan dekolonisasi, iaitu rancangan British untuk menyerahkan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Ingat perkataan dekolonisasi, iaitu yang bermaksud menyerahkan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Jadi, kalau gabungkan dan membentuk Malaysia, ini akan mempercepatkan rancangan ini. Sebab apa? Akan mempercepatkan kemerdekaan wilayah-wilayah Borneo. Kamu masih ingat kan? Okey, dalam bab 10 sejarah tingkatan 4. Okey, pembentukan Malaysia dan pembentukan Tanah Melayu, kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, kita tahu bahawa apa? Tunku Abdul Rahman kena pergi buat rombongan ke London. Okey, pergi bermesyuarat. Kemudian minta selama duduk kat sana sebulan untuk berbincang bagi mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, kemudian setahun setengah kemudian baru dapat kemerdekaan tahun 1957. Jadi, kalau Singapura dia pula hantar wakil pergi minta, kemudian Sarawak pula pergi hantar wakil minta kemerdekaan, Sabah pula minta wakil hantar wakil untuk minta kemerdekaan. Agak-agak kamu cepat tak kemerdekaan tu? Lambat. Sebab British akan menilai satu-satu. Kena ikut queue. Okey, mula-mula Singapura dulu. Okey, kita bincang Singapura dulu. Okey, Sarawak, Sabah tunggu dulu Jadi akan melambatkan kemerdekaan. So cara yang nak cepat macam mana? Semua negeri ni bergabung dengan Tanah Melayu. Sebab Tanah Melayu dah merdeka. So, bila bergabung dengan Tanah Melayu membentuk Malaysia, automatically mereka akan merdeka. So ini mempercepatkan kemerdekaan. Baik, itu yang reason ketiga. Dan yang keempat kita nak lihat iaitu pembangunan wilayah. Rasional untuk menggabungkan Malaysia ni adalah kerana dapat membangunkan wilayah-wilayah. Yang mana kita tahu kalau pembangunan wilayah-wilayah seperti Sabah, Sarawak, maka dapatlah meningkatkan taraf hidup peribumi. Taraf hidup orang-orang Bumiputera di Sabah, Sarawak seperti Kadazan, Iban, Murud dan sebagainya. Okey. Baik, sehingga 5.2 ini ada tak soalan nak ditanyakan yang tak faham ke, yang kurang jelas ke? Ada tak nak tanya sebelum kita proceed 5.3? Ya. Ada soalan?
Tak ada Yasmin. Okey. Min, jelas Min Okey. Okey. Baik, bagus soalan Afiq. Dia tanya, cikgu, kenapa British nak cepatkan kemerdekaan diorang, cikgu? Sebab kalau bila cepat kemerdekaan, British tak perlu lagi beri tumpuan kepada negeri-negeri itu. So British boleh fokus untuk di England saja, di UK saja. Kalau di UK pun nak jaga, kemudian di Sabah Sarawak pun nak jaga lagi, oish, pening kot. Jauh pula tu. Kan? Kos lagi. Jadi biarlah dia orang uruskan sendiri. Biarlah penduduk tempatan uruskan sendirilah. Cepat mereka, kita orang boleh balik. Betul tak? Jadi itu sebab kenapa British nak cepatkan kemerdekaan. Okay. Dan memang dah plan, British memang dah plan nak lepaskan tanah jajahan ni. Memang dah plan pun. Okay. Dah plan pun. Alright. Bagus soalan tu, Afiq. Baik. Yang gatal pergi jajah dulu kenapa? Okay. Idina Damia, boleh tak cikgu cakap macam ni? Dia kata, oops, tak sengaja. Tak sengaja, oops. Okay. Tak sengaja jajah. Kan? Yelah. Dia macam ni. Korang ingat tak negeri apa yang mula-mula kena jajah dengan British? Korang ingat lagi tak? Negeri apa yang mula-mula kena jajah dengan British? Negeri Penang. Pulau Pinang. Si Izan lah ni. Kan. Dulu Penang tu ada masalah tertentu. Okey Hatijah. Okey. Baik, sebab apa? Kita tahu kan bahawa ada perebutan kuasa Sultan Muhammad Jiwa tu di Kedah. Jadi dia minta bantuan Francis Light. Francis Light kata apa? Kami nak bantu je. Kan, nak bantu je. Jadi, okey, Sultan Abdullah pula, anak Sultan Muhammad Jiwa, dia kata apa? Kau tolonglah kita orang bagi bantuan tentera. Nanti kita orang akan bagi Pulau Pinang. Kita orang tak minta pun. Francis Light kata apa? Kami tak minta pun. Dia yang nak bagi. Jadi kami pun, nak dibagi, kami ambil. Jadi bila sign tanda tangan kat situ, kemudian bila siang datang serang Kedah, kami tak boleh bantu. Sultan Abdullah marah. Kata apa? Kenapa kau tak bantu? Macam mana nak bantu? Siam tu kawan kita orang. Kita orang selalu berniaga dengan Siam kot. Takkan kita nak bergaduh dengan kawan kita orang? Suria. Kan? Sudahnya, Sultan Abdullah terpaksa buat perjanjian baru, Pulau Pinang diserahkan terus kepada Francis Light. So dia kata apa? Oops, tak sengaja dapat Pulau Pinang. See? Salah siapa? Salah Francis Light ke? Salah British ke? Tak. Sebenarnya salah kita sendiri. Okey, Daniel Syakif. Okey. Boleh faham jadi salah kita sendiri. Ya, betul. Kenapa kita macam tu kan? Kenapa kita yang bergaduh? Alright. Kita teruskan. 5.3. Okey, dah ada idea pembentukan Malaysia. Kita dah tahu sebab-sebab dia. Kenapa nak dibentuk Malaysia? So kita nak tengok reaksi tempatan dan juga reaksi negara jiran. Dia orang ni suka ke tak? Dia orang ni kita cerita-cerita nak gabung-gabung ni, dia orang nak ke tak? Kita tengok. So, reaksi awal terhadap gagasan Malaysia ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu reaksi tempatan dan juga reaksi negara jiran. Kita kena tengok dua bahagian. Reaksi awal tempatan iaitu negeri-negeri yang terlibat. Seperti Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Manakala reaksi negara jiran iaitu Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Secara umumnya, reaksi tempatan Tanah Melayu, kami okey. Nak bergabung dengan kami okey. Persekutuan Tanah Melayu, dia kata apa? Okey, dapat sambutan, baik. Kami okey, tak ada masalah. Okey, di Sarawak pula, kita lihat biasalah. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Biasalah. Ada yang menentang kemudian menyokong pun ada juga. Okey. Iaitu kalau kita lihat macam menyokong. Parti-parti Sarawak yang menyokong seperti Barjasa, Panas, Pesaka, SCA. Kami memang sokong pembentukan Malaysia. Sarawak boleh join, Tanah Melayu jadi Malaysia. Kami sokong.
Kemudian ada parti yang menentang, iaitu SUPP dan juga SNAP. Kedua-dua ni menentang pembentukan Malaysia. Namun, okey, mula-mula dia menentang, kemudian SNAP menyokong pula pembentukan Malaysia, iaitu SNAP kemudian menyokong kembali pembentukan Malaysia. Jadi, satu-satunya parti yang tetap meneruskan penentangan terhadap pembentukan Malaysia ialah parti apa? Parti apa kat sini di Sarawak? Parti apa? Yang masih meneruskan penentangan terhadap pembentukan Malaysia, iaitu SUPP. Ingat tu, dalam banyak-banyak parti, SUPP saja yang masih kekal menentang pembentukan Malaysia. Right? So, itu reaksi tempatan. Kita dah tengok Tanah Melayu, setuju, Sarawak, ada yang menyokong, menentang, dan kemudian menentang, kemudian menyokong. Baik. Kemudian kalau reaksi Sabah macam mana, cikgu? Okey. Reaksi Sabah sama juga, ada yang menyokong, ada yang menentang. So kalau kita lihat di Sabah, parti Sabah yang menyokong, kita lihat seperti UNCO, USNO, PASOK Momogun dan SCA. Kemudian mereka semua bergabung membentuk Sabah Alliance. Sabah Alliance ni maksudnya apa? Parti Perikatan Sabah. Parti perikatan, sama macam Tanah Melayu lah, parti perikatan kan. Ada UMNO, MCA, MIC. Itu parti perikatan di Tanah Melayu kan. Di Sarawak ada Sabah Alliance, ada Sabah Alliance di Sabah, iaitu UNCO, USNO, UPCO, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Parti Perikatan Sabah. Dan ada juga yang menentang di Sabah, iaitu mereka kenapa menentang? Sebab mereka kata, kami nak dapatkan kemerdekaan secara berasingan. Kami tak nak join Tanah Melayu, kami nak merdeka je. Kemudian, dia orang kata apa? Kita orang boleh ke, ada persoalkan, boleh ke pemimpin kami ni menyesuaikan diri dengan politik lagi, dengan pilihan raya lagi, dengan kerajaan sendiri, boleh ke pemimpin kami ni? Kami macam tak yakin lah. Dia tak yakin, mereka mempersoalkan boleh ke pemimpin tempatan mereka sesuaikan diri dengan politik Tanah Melayu semua ni. Jadi disebabkan kebimbangan ini, para pemimpin mereka telah membentuk Barisan Bersatu iaitu United Front, dan mereka nak mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Dan antara tokoh yang mencabar pembentukan Malaysia ini adalah seperti Ong Kee Hui, A.M. Azahari, iaitu Ong Kee Hui ni pengerusi SUPP. Pengerusi SUPP Sarawak itulah. Memanglah dia penentang, kan? Kemudian A.M. Azahari daripada Parti Rakyat Brunei dan Donald Stephens ataupun Fuad Stephens daripada UNCO. So ada yang menentang sebab mereka nak kemerdekaan yang berasingan. Baik. Itu di Sabah. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Kemudian di Singapura. Singapura, parti yang menyokong ada, iaitu People's Action Party, PAP, pimpinan Lee Kuan Yew. Ingat nama ni, Lee Kuan Yew. Dan satu lagi yang menyokong ialah golongan pedagang dan juga pengusaha industri. Maknanya, pemilik-pemilik kilang, pemilik-pemilik perindustrian, mereka setuju nak bergabung dengan Tanah Melayu. Sebab apa? Akan membuka peluang pasaran yang lebih besar. Dulu berniaga kat Singapura je sekarang. Dulu berniaga kat Singapura je. Sekarang bila join dengan Tanah Melayu, mereka boleh berniaga di seluruh negeri-negeri Tanah Melayu dan di seluruh Malaysia. Jadi market jadi besar. Kan bagus? Nampak tak? Bagus dia orang ni, ada idea kat situ. Dan juga satu lagi, Parti Buruh Singapura, mereka menyokong. Namun ada yang menentang. Dua parti yang menentang di Singapura, iaitu menentang pembentukan Malaysia, iaitu Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis. Dua ni menentang. Right? Dan di Brunei pula macam mana cerita? Brunei ni pada awalnya memang Sultan dia sendiri, Sultan Brunei alu-alukan pembentukan Malaysia. Dan pada peringkat awal rakyat berminat. Namun mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu lah. Itu yang mereka menyokong tu. Namun ada yang menentang, iaitu Parti Rakyat Brunei. Iaitu Parti Rakyat Brunei, pimpinan A.M. Azahari ni,
mereka memang menentang pembentukan Malaysia. Sebab apa? A.M. Zazri kata apa? Kenapa kami mesti bergabung dengan Tanah Melayu? Jauh kot. Lebih baik kami bergabung dengan Brunei, kemudian Sarawak, kemudian Sabah dan Kalimantan Utara. Iaitu Kalimantan Utara lah. Yang bahagian utaranya dalam satu kesatuan. Maknanya kami akan membentuk negara baru. Menggabungkan Brunei, Sabah, Sarawak dan Kalimantan Utara. Itu kan dekat-dekat semuanya. Jadi itu idea A.M. Azhari. Sebab itu dia menentang pembentukan Malaysia. Nampak tak? Okey. Reaksi negara jiran macam mana? Indonesia. Tadi reaksi tempatan. Ini reaksi negara jiran Indonesia. Dia orang macam mana? Okey, Indonesia mula-mula menyokong. Pada peringkat awal sebab kerajaan Indonesia tidak menentang. Dia kata baguslah. Filipina memang awal-awal lagi menentang. Sebab Presiden, kalau kamu nak ingat senang saja, iaitu Presiden Macapagal. Ingat nama ni Macapagal. Macapagal Filipina. Dia kata memang menentang pembentukan Malaysia. Why? Sebab dia kata, menuntut wilayah Sabah. Sabah tu Filipina punya. Kenapa dia nak bergabung dengan Malaysia pula? Nampak tak? Jadi, Filipina memang argue tentang itu. Dan sebenarnya, sampai sekarang Filipina masih claim. Dia masih nak claim Sabah itu Filipina punya. Kan? Aduh, ya, sudah-sudahlah tu. Kan? Kalau dah jadi X tu biarkanlah. Tak payahlah nak ambil balik. Kan? Come on lah, move on. Move on, bak kata Dina. Dah X tu biarlah. Kan? Lepaskanlah. Kalau sayang, lepaskan. Bukan sayang tak semestinya memiliki. Tapi sayang perlu dilepaskan. Okey. Dia dah ludah takkan nak jilat balik. Uish. Okey. Uish, Yasmin. Itulah. Kan? Okey. Teks balik boleh, tak ada masalah Yasmin. Cuma kata apa? Sekarang ni you are in my zone, my friend zone. My friend zone dia bukan lagi yang closest one tapi the friend zone. So sorry lah. Yeah. Okay. Jangan terpengaruh. Okay. Macam-macam lah kawan. Friend zone tu apa? Dia dalam kawasan friend saja, kawasan-kawasan untuk berkawan saja. Dia takkan melampaui. Dia tak boleh melampaui kawasan-kawasan persahabatan itu. Tapi tadi cikgu ada dapat satu ni satu telegram. Dalam tu ada satu video budak perempuan. Dia kata cari Nur Syahidah. Dia kata apa tau? Ni aku nak pesan kepada pelajar yang bernama Nur Syahidah, tingkatan daripada 5 berlian. Okey, ni aku nak bagi amaran. Kau jangan bercakap dengan boyfriend aku. Wah, dekat kantin tadi aku nampak kau pakai main pegang-pegang tali leher boyfriend aku kan. Kau kena faham, mana ada perempuan suka kalau orang perempuan lain berbual dengan boyfriend kau. Mana ada orang suka kan. Jadi aku beri amaran. Aku tahu kau punya kelas kat mana, rumah kau kat mana. Cikgu cakap. Alah, sampai masalahnya masuk dalam Telegram. Yeah. Dan dalam Telegram tu pula ada cikgu-cikgu. Allah, tak malu ke? Aduh, yai. Cikgu tak penat ke jaga jodoh orang? Okay. Come on lah kan. Budak baju kuning. Okay. Jadi budak perempuan tu nak kata tak cantik-cantik. Kan? Nak kata tak cantik-cantik. Tapi insecure. Alah. Kan? Kalau kamu tu cantik ataupun handsome, kamu tak perlu rasa insecure. Nak datang, nak pergi silakan. Oh, betul lah Zan. Betul. Tok saya pesan, orang cantik tak selalu pandai. Kan? Okey. Cikgu setuju tu. Saya buruk sebab tu pandai. Wah. Boleh. Tak boleh belah. Okey. Baik.
Baik, itu kita kaitkan dengan Filipina kaitkan dengan Filipina. Come on lah, move on lah kan. Move on lah. Okey. Kalau kalau buruk dan bodoh, okey, kalau buruk dan bodoh, okey, biarlah behave. Kalau anda fizikal buruk, kemudian otak pun tak pandai kan, tak pandai macam kawan-kawan lain, tapi biarlah beradab. Maknanya okey, beradab, berakhlak baik. Itu pun tak apa. Izan tu. Tanam terus. Baik. Kemudian kita lihat satu lagi iaitu negara jiran kita iaitu Thailand. Secara umumnya Thailand memang menyokong. Okey. Kerajaan Thailand memberikan reaksi positif sebab menganggap pembentukan Malaysia ini akan dapat memperkuatkan usaha ke arah keamanan iaitu dapat membanteras ancaman komunis. So, negara jiran kita ambil daripada 3, Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Secara umumnya dua negara pada peringkat awal ni menyokong, kecuali Filipina yang menentang. Baik. 5.4. Okey, kita lihat di sini. Okey, dah ada reaksi, dah ada idea dan konsep gagasan dan idea dan usaha-usaha pembentukan Malaysia, dah ada reaksi, dan yang keempat kita nak lihat langkah-langkah pembentukan Malaysia step by step. Okey, langkah-langkah dia kalau kita lihat, okey, usaha membentuk Malaysia ini adalah seperti berikut. Mana pula pergi babnya? Ni dia. Baik, okey, korang nampak lagi tak? Okey, nota bergerak lagi tak? Takut tak bergerak pula. Bergerak lagi tak? Bergerak kan? Okey, baik. Okey. Baik, kita nak lihat di sini. Apakah usaha-usaha membentuk Malaysia? Okey, usaha yang pertama siri lawatan. Mula-mula lawatan, kemudian yang kedua penubuhan jawatan kuasa setia kawan Malaysia iaitu JSKM. Yang ketiga referendum Singapura. Yang keempat rundingan London. Okey, kita ambil rundingan. Kemudian yang kelima Suruhanjaya Kobol. Kita ambil Kobol. Dan juga yang keenam iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Ini dia punya flow satu persatu. Mula-mula nombor 1 siri lawatan, kemudian jawatan kuasa, kemudian referendum, kemudian rundingan, kemudian Suruhanjaya Kobol dan juga seterusnya iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. So dia flow satu-satu. Baik. Kita tengok dalam membentuk Malaysia ni, diorang buat lawatan. Siapa yang melawat cikgu? Okey, siri lawatan yang pertama siri lawatan iaitu pada Julai 1961 Tunku Abdul Rahman Tunku Abdul Rahman ataupun TAR buat lawatan ke Sarawak dan Brunei untuk bertemu dengan para pemimpin tempatan. Kemudian pada Ogos tahun seterusnya, Ogos 1962, pemimpin Sabah Sarawak seperti Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung Jugah, Anak Baring, Donald Stephens dan Datu Mustafa, mereka adakan lawatan ke Tanah Melayu pula. Saling berbalas-baras lawatan. Kemudian pada November tahun yang sama 1962 itu, maka lawatan sekali lagi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah. So melawat dulu daripada situ barulah ditubuhkan jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Di mana semasa persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth, mereka menubuhkan Malaysia Solidarity Consultative Committee ataupun jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Dan jawatan kuasa ini bersidang bermesyuarat sebanyak 4 kali iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Kenapa mereka tubuhkan jawatan kuasa setia ini? Baik, JSKM, tujuan penubuhan dia sebenarnya adalah untuk meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak. Kemudian menyediakan ruang perbincangan untuk discuss tentang apa yang akan dilakukan bila bergabung nanti. Kumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Kemudian sebarkan maklumat berkaitan Malaysia dan kemudian ingin memupuk aktiviti penghebahan. Maknanya aktiviti makluman.
bahawa kami Sarawak, kita ni Sarawak dan Sabah, kita akan join Malaysia, Tanah Melayu menjadi Malaysia tak lama lagi. So diumumkan. Okay, dan mereka akan mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran dan mendedahkan projek-projek pembangunan yang mereka nak buat untuk di Sabah, Sarawak dan Singapura. Jadi mereka tubuhkan Jawatankuasa Setiakawan ini untuk ruang perbincangan. Jadi kalau kita lihat Jawatankuasa ini ada wakil pemimpin. Kalau kita lihat wakil pemimpin daripada Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Dan pengurusinya ialah Donald Stephen. Dan mesyuarat kali kedua, JSKM pun menyokong rancangan Malaysia itu. So, mula-mula siri lawatan, kemudian Jawatankuasa Setiakawan Malaysia. Yang ketiga, referendum Singapura. Ingat, referendum ini sebenarnya kita boleh katakan sebagai pungutan suara. Maknanya pengundian bertanya kepada setiap setiap rakyat Singapura. Adakah setuju atau tidak untuk bergabung membentuk Malaysia? Jadi, rundingan antara Tanah Melayu dengan Singapura ini diadakan dan tujuan rundingan ini adalah untuk mendapatkan persetujuan penyertaan Singapura dalam Malaysia. Dan referendum Singapura ini telah diadakan di Singapura dan keputusan referendum kita lihat rakyat Singapura bersetuju bergabung dengan Malaysia dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. So itu referendum, pungutan suara. Pungutan suara rakyat Singapura. Singapura kecil pada waktu itu, jadi mudah untuk diadakan rundingan dan juga referendum. Baik. Yang keempat, selepas Singapura pun dah setuju, Sabah Sarawak pun dah setuju, maka rundingan London pun berlaku. Iaitu kita lihat rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia dilakukan di London pada November 1961 dan kedua-dua kerajaan iaitu kerajaan Tanah Melayu dan juga kerajaan British bersetuju untuk tubuhkan sebuah Suruhanjaya bagi meninjau, maknanya bagi tanya pendapat dan tanya reaksi penduduk Sabah dan Sarawak whether mereka setuju atau tidak untuk join Malaysia. Jadi selepas itu Suruhanjaya, tubuhkan Suruhanjaya. Jadi ditubuhkanlah selepas rundingan London, ditubuhkan Suruhanjaya Kobol. Inilah dia Suruhanjaya Kobol, yang dibentuk pada Januari 1962. Kenapa nama dia Suruhanjaya Kobol, cikgu? Sebab pengerusi dia, nama pengerusi Suruhanjaya ini iaitu Lord Kobol. Sebab itu dipanggil Suruhanjaya Kobol. Dan ada anggota ahlinya seperti Sir Anthony Abel, David Waterston, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pony. Jadi Suruhanjaya ini pun membuatlah lawatan ke 35 pusat lawatan, iaitu 20 pusat di Sarawak, 15 pusat di Sabah. Pergi tengok sama ada mereka penduduk-penduduk tempatan tu setuju atau tidak untuk join Tanah Melayu menjadi Malaysia. Jadi bila diorang dah pergi, mereka serahkanlah laporan ini kepada British dan Tanah Melayu pada Jun 1962. Dan dalam laporan ini, ini kandungan laporan ini. Kandungan laporan itu menyatakan bahawa 2/3 penduduk memang sokong pembentukan Malaysia. Dan mengesyorkan bahawa kalau ada perlembagaan, kalau ada undang-undang yang nak dibuat, undang-undang itu adalah Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu. Inilah yang akan jadi asas kepada perlembagaan yang baru nanti dibuat. Maknanya kan, kalau kita diorang setuju membentuk Malaysia, tapi kalau nak undang-undang ikut mana? Kita akan tiru undang-undang yang ada di Tanah Melayu. Dan itu yang akan menjadi asas dan ada sedikit-sedikit perubahan lah untuk menjadi perlembagaan Malaysia. Dan mencadangkan, yang ini mereka mencadangkan supaya kuasa autonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sabah Sarawak. Kuasa autonomi maknanya apa? Kuasa pemerintahan yang khusus diberikan kepada Sabah Sarawak. Why? Kerana Sabah Sarawak ni banyak suku kaum. Ada hampir 32 suku kaum yang tinggal di kawasan Sarawak dan Sabah. Jadi mereka perlukan
kuasa autonomi yang berbeza dengan tanah Melayu. Tanah Melayu tak ramai. Tanah Melayu cuma ada jenis suku kaum seperti Melayu, Cina, India, kemudian Serani, okey, mungkin kemudian juga orang-orang asli. So tak ramai. Jenis tak ramai, bilangan ramai tapi jenis tak ramai. Sabah Sarawak jenis dia ramai, banyak. Jadi perlu diberikan kuasa autonomi dan jaminan khas. Itu kandungan laporan ini. Ingat 2/3, kemudian perlembagaan persekutuan ikut perlembagaan Malaysia, perlembagaan Tanah Melayu, dan juga satu lagi iaitu mencadangkan kuasa autonomi. Ya, Serani, cikgu sebut Serani. Ya. Kalau Serani, kalau kamu tak tahu Serani itu apa, Serani itu adalah Serani itu adalah orang-orang Portugis yang tinggal di Melaka tu. Yang telah menetap dan telah boleh berbahasa Melayu dan mengikut kebudayaan Melayu, tapi diorang ada lagi kebudayaan Portugis di Melaka. Itu dipanggil Serani. Orang-orang Serani ya. Right. Baik. Kalau Bugis orang apa cikgu? Bugis orang Melayu. Melayu ni banyak jenis Melayu banyak jenis. Melayu dalam Melayu ada Bugis, ada Jawa, ada apa lagi? Melayu, Bugis, kemudian Jawa, kemudian juga ada Mendeling, kemudian ada Banjar, kemudian banyak, memang banyak. Memang banyak Baik. Selepas Suruhanjaya Kobel itu ditubuhkan dan dah dapat dia punya review tentang pendapat penduduk Sabah dan Sarawak, maka yang terakhir mereka membentuk jawatan kuasa antara kerajaan. Iaitu dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan. Ini diwakili oleh kerajaan-kerajaan ini, iaitu kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dan tujuan dia untuk membuat rangka perlembagaan. Buat perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, iaitu Menteri Tanah Jajahan, dan timbalan pengerusinya Tun Abdul Razak Husin, serta di dalam jawatan kuasa ini adalah Wakil Sarawak dan juga Wakil Sabah. Dan nama-nama yang sama jugalah. Kalau Sarawak tu Datuk Bandar Abang Haji Mustafa Temenggung Junggah Anak Baring. Kemudian juga kalau di Wakil Sabah Datuk Mustafa Datuk Harun, Donald Stephens, orang-orang yang sama. Dan jawatan kuasa antara kerajaan ini ada 5 jawatan kuasa kecil, iaitu perlembagaan, kewangan, perkhidmatan awam, perundangan, dan kehakiman serta organisasi jabatan. So jawatan kuasa ini mengadakan mesyuarat pertama di Jah Sultan dan mesyuarat terakhir mereka di Kuala Lumpur. Dan dalam jawatan kuasa inilah uniknya Sabah Sarawak, dia ada masukkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah. Ini perkara yang berbeza daripada Tanah Melayu yang dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan. Iaitu kalau kita tengok macam ni korang kena faham kalau perlembagaan Tanah Melayu, sebenarnya perlembagaan Tanah Melayu Islam agama persekutuan di Malaysia. Tapi dimasukkan satu klausa, satu ayat, itu apa tahu? Kecuali Sabah Sarawak. Dia masukkan yang itu je, kecuali Sabah Sarawak. Maknanya ini dah jadi perlembagaan persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu, bahasa rasmi Malaysia. Namun bahasa Inggeris jadi bahasa rasmi pula di Sabah dan Sarawak. Dia tambahkan yang kurungan-kurungan itu ditambahkan. Sebelum ini yang bukan kurungan tu itu adalah dalam perlembagaan Tanah Melayu 1957. Ya, betul. Sistem pendidikan semua di bawah kawalan kerajaan persekutuan. Tapi di Sabah dia akan tumbuhkan sistem pendidikan Sabah dan di Sarawak di bawah kawalan kerajaan negeri. Dalam Parlimen Malaysia, kita dah ada banyak kerusi iaitu hampir 5. Kamu ingat lagi kan? Ada 52 buah kerusi untuk Semenanjung Tanah Melayu kan? Yang masa pilihan raya umum yang pertama tu kan? Itu 52 buah kerusi. Tetapi untuk Sarawak, diperuntukkan lagi tambahan 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi untuk Sabah dan 15 kerusi
untuk Singapura. Jadi ini kerusi-kerusi yang ditambah dalam Parlimen Malaysia. Ya. Dan kuasa imigresen memang di bawah Kerajaan Persekutuan. Tapi Sabah dan Sarawak dapat mengendalikan sendiri hal ehwal imigresi. Nampak tak? Maknanya, yang bukan dalam kurungan itu adalah bagi Perlembagaan Persekutuan 1957. Yang dalam kurungan itu ditambah apabila Sabah Sarawak join Malaysia. Okey. Dan cikgu, kenapa nama dia kerusi? Sebab dalam parlimen tu memang dia orang duduk di kerusi, dia orang tak duduk di meja. So diberikan kerusi, dan setiap satu kerusi itu mewakili satu kawasan. Setiap satu kerusi itu mewakili satu kawasan. Alah, macam korang selalu tengoklah dekat parlimen tu kan. Iaitu kerusi kat depan tu ada tulis. Kat mana? Jelutong. Kemudian kerusi sebelah sini. Daripada mana? Shah Alam. Kerusi sebelah sini untuk siapa? Yang ini Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan. So orang yang duduk di situ adalah wakil rakyat bagi kawasan itulah. Kawasan yang tertera di kerusi mereka. So sebab itu dipanggil kerusi. Kerusi dia panggil chairman. Dia tak panggil tableman. Tableman orang meja. Tak, dia tak panggil. Boleh faham Okey. Baik. Ini yang berlaku ya. Baik, 5.5. Akhirnya bila dah setuju, dah apa semua, dah bincang, dah buat perlembagaan apa semua bagai. Baik. 5.5 Perjanjian Julai 1963, di mana kita lihat perjanjian ini adalah dikenali juga sebagai Perjanjian Malaysia, ditandatangani oleh Kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Dan perjanjian ini ditandatangani 9 Julai 1963 di London, dan prinsip utama ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Dan intipati perjanjian Malaysia ni, tarikh pembentukan Malaysia sebenarnya dicadangkan pada 31 Ogos 1963. Ingat tarikh awal 1963 tu iaitu 31. Dan Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia. Kerajaan British mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura, dan ini memberi kelebihan kepada Sarawak dan Sabah untuk menubuhkan kabinet negeri sendiri, memperuntukkan tempoh peralihan contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah, berilah masa untuk mereka beralih. Dan kerusi parlimen macam cikgu cakap tadi, iaitu 15 buah kerusi untuk Singapura, kemudian juga Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Dan penduduk Bumi Putra di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan, sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Orang Melayu di Tanah Melayu. So penduduk Bumi Putra tu sama macam orang Melayu di Tanah Melayu. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Bila nak diisytiharkan itu, maka Indonesia buat bantahan rasmi kepada PBB. Waktu itu Setiausaha Agung PBB ialah U-Tan. Jadi bila Indonesia buat bantahan, maka PBB pun menubuhkan UNMM, iaitu United Nations Malaysia Mission pada 12 Ogos 1963. Dan nak dekat dah tarikh mereka tu. Kenapa PBB nak tubuhkan jawatan kuasa ini? Untuk menilai balik dan buat laporan. Menilai balik Sabah Sarawak betul ke nak join Malaysia ni. Nick. Baik. So Duta Amerika Syarikat di PBB, iaitu Lawrence Michael Moore ni mengetuai rombongan untuk buat tinjauan di Sabah dan Sarawak. Jadi oleh kerana dah buat tinjauan tu, tarikh pembentukan Malaysia yang sepatutnya pada 31 Ogos 1963 ditangguhkan, delay. Sebab laporan setiausaha PBB itu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Yalah, nak buat laporan kan, lambat.
Jadi pada 14 September, laporan ini berjaya diterbitkan tentang penerimaan Sabah dan Sarawak kepada pembentukan Malaysia ini. Maka Malaysia diisytiharkan 2 hari kemudian pada 16 September 1963. Sebab itu 16 September menjadi Hari Malaysia. Jadi apakah makna Hari Malaysia kepada anda semua? Iaitu Hari Malaysia ini adalah another cuti. Macam biasa cikgu cuti duduk rumah tengok Oggy and the Cockroaches, okay, di televisyen. Tu je lah. Okay. So istiadat-peristiadat ini dilakukan di Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, di Kuala Lumpur kita tahu yang di-Pertuan Agong membacakan perisytiharan, okey, Malaysia di Stadium Merdeka, okey, di Stadium Merdeka. Manakala di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun umumkan perisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, okey, menandatangani surat sumpah sebagai yang di-Pertua Negeri Sabah. Manakala Sarawak pula, okey, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi ini angkat sumpah sebagai yang di-Pertua Negeri Sarawak dan dibacakan oleh Khairi Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. So, serentak isytiharkan pembentukan Malaysia. Dan yang terakhir, okay, konfrontasi. Awalnya kita tahu, semua tahu, Indonesia tidak menentang. Tapi penentangan mula muncul, okey, selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962. Dan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyatakan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan itu. So PKI, iaitu Partai Komunis Indonesia, menggunakan kesempatan ini untuk menyelar, maknanya untuk mengkritik rancangan Malaysia ini. Maka berlakulah konfrontasi, iaitu pada 20 Januari 1963. Maknanya lebih kurang 6 bulan sebelum diisytiharkan pembentukan Malaysia ni, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia ini umumkan dasar konfrontasi. Maknanya dasar penentangan. Ya, konfrontasi ni penentangan lah terhadap Malaysia. Alasannya apa? Kenapa nak menentang? Sebab dia kata apa? Kalau membentuk Malaysia ini ya, akan mengancam kami. Ya, akan mengancam kedudukan kami di Indonesia ini. Maka kami sekali-kali enggak mau ianya berlaku. Jadi kami perlu menentangnya. Iya. Ya. Kita ganyang Malaysia, ya, ganyang Malaysia. Dia buat kempen ganyang Malaysia. Kita ganyang Malaysia sama dia. Ya, wakil itu cikgu Kak. Yang bukan. Enggak bisa cikgu menjadi wakil yang enggak bisa gitu. Ya, enggak bisa gitu. Okey. Baik. Baik. So, kira cikgu bukan ya. Ya. So konfrontasi berlaku, maka berlakulah peristiwa penentangan. Okey, pada 20 Januari 1993, okey, Indonesia melancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu dengan dia punya kempen, iaitu ya kita ganyang Malaysia. Ya, dia ganyang Malaysia. Ganyang tu maksudnya apa? Belasah Malaysia. Jangan kasih dia merdeka. Iya, kan? Ayuh. Kapan bisa lagi ni? Okey. Baik. So, kita lihat di situ. Dan pada 16 Januari hingga 27 Mac, tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Serangan Ogos hingga Disember 1964, walaupun Malaysia dah terbentuk, ada pendaratan gerila-gerila tentera-tentera Indonesia di Johor. Ganah juga. Ganah. Tiba-tiba hok Kelantan. Buat apanya? Okey. Kita lihat di sini. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak. Mendarat tentera-tentera Indonesia. Kemudian berlaku, Disember berlaku peristiwa berbalas-balas tembakan antara tentera Malaysia dengan tentera Indonesia. 1963 diorang dah main PUBG kau. 1963 dah main PUBG. Tembak-tembak. Kita tahun 2020 baru nak main. Diorang dah lama dah. Okey. Kemudian pada 2 September PUBG Live. 2 September 1964 berlakulah pendaratan
seramai 30 orang gerila di Indonesia tu, gerila Indonesia di Labis Johor. Masalahnya gerila yang masuk tu ke Johor tu semuanya ditahan oleh pasukan tentera. Masuk-masuk semua kena tahan dengan pasukan tentera. Kau pahal masuk? Ya kami diarahkan yang masuk. Siapa suruh kau masuk? Kan? Ya kami diarahkan supaya komander kami semua suruh masuk. Ya kami masuk. Dah, masuk dalam jaga. Okey, nanti kami hantar balik. Ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Hantar balik. Hantar balik. Jadi Dr. Ismail Abdul Rahman bawa isu ni ke dalam Majlis Keselamatan. Sebab apa? Kerana apa? Indonesia menggunakan kaedah provokasi. Provoke. Supaya apa? Supaya kami menyerang balik Indonesia dan akan berlaku peperangan. Tapi kami, korang seranglah macam mana pun, kami tak nak lawan. Bagi kami report je pada PBB. Kami tak ada pendirian lain selain daripada kami nak apa? Kami nak bertindak secara diplomatik. Kamu lempang macam mana sekalipun kami nak bermesyuarat. Jomlah kita selesaikan secara aman dan juga perbincangan. Tak ada isu-isu keganasan. Nampak tak Malaysia? Pendirian Malaysia, kami bertindak secara diplomatik. Macam tu. Ini yang patut kamu selalu amalkan. Kalau gaduh pasal laki ke pasal apa kan, jangan gaduh. Jangan gaduh. Buat malu je gaduh pasal laki ke pasal perempuan. Buat malu. Engkau nak, silakan. Perempuan tu nak juga kat kau. Pergi. Kan? Aku tak apa, aku nanti yang lain datang. Macam tu. Ini menangis di bucu katil. Apa cerita? Alah, bucu katil pun elok-elok tajam. Dah jadi lengkung dah. Korang selalu menangis kat bucu katil tu. Dah naik lengkung dah. Hei korang. Benda benda boleh gaduh buat perbincang. Okey. Baik. Jadi dah tak jadi bucu dah. Itulah, dah tak jadi bucu, jadi sudut. Baik. Bagaimana Malaysia menangani konfrontasi ini? So Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik bagi menangani konfrontasi ini. Tanggungjawab menyusun strategi ini diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafiee. Dan apa tugas kementerian ini? Mematahkan kempen propaganda dan dapatkan sokongan negara luar. Dan berlaku peristiwa pada tahun 1963 ini, kalau kita lihat, usaha awal. Kecil ni. Usaha awal tamatkan konfrontasi dilakukan oleh U-Tan yang mengutuskan C.V. Naramsimhan untuk berunding dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Indonesia dan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman pun juga menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo. Dan dalam pertemuan ini Tunku Abdul Rahman dah bagi tahu dah, kami sebenarnya tujuan kami untuk membentuk Malaysia adalah sekian. Tapi tak nak dengar. Kemudian Presiden Macapagal, Presiden Filipina anjurkan jomlah kita berunding di peringkat pegawai di Manila. Dan negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafiee. Pun tak selesai juga. Tak selesai. Kepala keras gitu. Kemudian Tun Abdul Razak sekali lagi menghadiri mesyuarat di peringkat Menteri Luar di Manila. Tentang apa tahu? Nak cari penyelesaian. Macam mana kita nak selesaikan konfrontasi ini. Wakil Indonesia pada waktu itu Dr. Subandrio. Kemudian tak jadi juga. Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj dan juga Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal sekali lagi mesyuarat di Manila. Hasil pentingnya kerajaan Indonesia menerimalah. Dan Filipina menerima pembentukan Malaysia selepas penilaian PBB terhadap Sabah dan Sarawak. Namun begitu, 1964 tahun ke tahun rundingan Malaysia Indonesia sekali lagi berlangsung pada tahun 1994 melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan di Tokyo. Menteri Luar Thailand iaitu Thanat Koman ini memainkan peranan utama menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Kemudian tahun 1965, ingat 1965 ni paling penting, iaitu
tiba-tiba berlaku peralihan kepimpinan di Indonesia. Bila berlaku peralihan kepimpinan ini, telah berjaya menamatkan konfrontasi. Sebab apa? General Soeharto, ingat tadi Presiden Soekarno. General Soeharto telah dilantik menjadi Presiden Indonesia yang baru dan menggulingkan Presiden Soekarno itu. Jadi General Soeharto ini melantik General Ali Martopo serta Adam Malik ini untuk berunding bagi menamatkan konfrontasi ini. Jadi General Soeharto ni dia tak mau meneruskan konfrontasi dengan Malaysia, mau berbaik-baik gitu. Dia berbeda dengan Presiden Soekarno itu, memang berbeda sungguh. Jadi kerajaan Indonesia ini pun pada tahun 1966 juga mengumumkan kami menamatkan konfrontasi ini. Akhirnya lah dan Tun Abdul Razak Husin menangani persetujuan normalisasi hubungan Indonesia di Malaysia. Baik, sebenarnya begini. Sebenarnya untuk kita lihat tentang peristiwa pada tahun 1993 ni, paling penting iaitu kamu kena ingat tentang usaha-usaha pertemuan demi pertemuan, perundingan demi pertemuan, perundingan telah dilakukan, tetapi dia punya turning point dia ialah apabila berlaku di sini. Yang nombor 7 ni. Bila beralih kepimpinan, Presiden Soekarno tu digulingkan dan General Soeharto tu naik menjadi presiden, maka barulah tamat konfrontasi. Kalau tak digulingkan tu, rasa-rasanya memang tak tamatlah konfrontasi ini. So tengok pada turning point ni, iaitu pada fakta yang ketujuh tu, iaitu peralihan kepimpinan di Indonesia. Sebelum tu memang berunding tak lulus, berunding tak mencapai keputusan, berunding tak mencapai persetujuan. Jadi inilah akibat daripada konfrontasi. Jadi kesimpulannya, kalau nak menentang, janganlah menentang secara kekerasan, menentanglah secara kelembutan. Kan? Ingat, batu dengan batu kalau bergaduh akan pecah. Kalau diketuk akan pecah dua-dua. Tapi kalau air yang lembut dialirkan ke batu, batu pun lama-lama pecah. Nampak tak?